Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua trader-trader, follower kita. Selamat datang ke channel saya, Samsul Aslam. Okey. Ini adalah channel YouTube saya. Okey, di mana kita akan share knowledge tentang forex, crypto. Okey. So untuk video kali ini kan, saya nak sharekan tentang ilmu fundamental. Okey. Tak kisahlah, ilmu ni korang boleh pakai untuk bidang saham, okey, kripto dan juga forex, okey. Tapi dia benda ni akan lebih menarik dan lebih sesuai bila korang pakai dalam forex, okey, dan juga saham lah. Okay, so ilmu fundamental yang saya nak sharekan untuk video kali ini adalah tentang sentiment. Okay, sentiment ni adalah mood pasaran. Okay, pasaran pun ada mood jugalah. Dia boleh berubah-ubah dan daripada sentimen ni kita akan mengambil kesempatan, okey, mengambil peluang yang akan ada daripada situ untuk kita nak sama ada buy ataupun kita nak sell. Okey, so sentimen yang kita nak bincangkan untuk hari ini adalah tentang risk off dan juga risk on. Okey, so benda ni kalau korang pernah dengar, apa ni risk off, apa ni risk on kan. So lepas daripada korang nak tengok video ni sampai habis, InsyaAllah korang akan faham dan korang boleh mengambil kesempatan ataupun peluang yang terhidang tu selepas korang dah habis tengok video ni, korang dah tahu, oh rupanya begini caranya, macam ni lah, lepas ni senang lah untuk kita nak trade. Okay, so saya kebiasaannya akan menggunakan sentimen ni untuk nak trade dalam forex market lah terutamanya. Okay, so kalau korang suka konten-konten macam ni, okay, ataupun korang ada idea kan, okay, pertanyaan, soalan, okay, boleh tak buatkan video macam ni, macam ni, macam ni. Boleh je komen dekat bawah. So kalau korang suka konten-konten macam ni, jangan lupa tinggalkan like dalam video ni, okay, dan juga subscribe kepada YouTube channel kita iaitu Samsul Aslam. InsyaAllah semoga di masa-masa akan datang saya dapat membuat sharing lagi. Sebenarnya saya dah buat satu file sharing, okay, tentang apa itu sentimen ni, okay. So saya rasa korang boleh nampak dalam video ni, okay. Saya dah buat screen sharing dekat sini. So kita nak sharekan tentang risk off dan juga risk on sentiment. Okay, so ini macam mau kepada teori lah. Nanti saya memberi gambaran, okay, macam mana kita nak pakai sentiment ni untuk kita nak trade. So sentiment adalah mood pasaran setiap hari untuk memberitahu kepada trader apa jenis peluang yang kena cari pada ketika itu. Okay, macam saya cakap awal-awal tadi, sentiment ni adalah mood pasaran kewangan. Okay, dia pasal bukan kewangan, pasaran kewangan je, tapi dia equity market dan juga market forex lah. Alright, so mood, sentiment ni adalah mood. Dia kadang dia boleh berubah. Okay, pagi lain mood, petang lain mood. Okay, so kita menggunakan sentiment ni untuk kita mencipta setup, okay, dengan menggunakan sentimen yang ada ni. Okay, maksudnya kalau risk off sentiment ke, risk on sentiment ke, okay. So jom kita tengok lebih detail lagi. Okay, terdapat risiko tajuk harian. Okay, so risiko ni, okay, tajuk harian ni maksudnya dia mesti akan ada news, apa-apa sahaja news yang untuk nak menggerakkan market tu, okay. Seperti risiko geopolitik dan risiko ekonomi, apatah lagi kilang kabar, okay, angin politik. Okay, maksudnya berkaitan politik, isu-isu politik, okay, yang berterusan. Tindakan jenis ini boleh menjejaskan emosi peniaga atau pelabur, okay, dan juga boleh memberi peluang. Okay, so maksudnya dekat sini market ni, okay, dikuasai oleh trader-trader lah macam kita lah, orang biasa, okay, dan dia pun ada emosi juga, dia pun ada perasaan juga. So bila berlakunya satu-satu news ni, okay, dia akan menjejaskan emosi trader. Kat sini kita tak boleh nak trade, kita kena guna tempat lain, okay, maksudnya kita kena mungkin pindah pergi ke tempat lain. Alright, so maksudnya dekat situ menggunakan emosi ni kita kena mencari peluang. Alright, tetapi apakah sebenarnya yang dimasukkan dengan risk off, okay, risk on dan juga risk off sentiment ni, okay. Sebab kita akan ada
Dua sentimen ni sahaja, okey. Ada sentimen lain tak? Mungkin ada, tapi kita kerap pakai yang ni. So bila berlakunya risk on sentiment, okey, ataupun kita panggil dia risk on asset, okey. So bila berlaku risk on sentiment ni, alright. So korang kena faham lah, okay. Maksudnya mungkin korang baca dekat artikel, dekat news, dekat mana Reuters, Yahoo Finance, Bloomberg, CNBC, okay. So banyaklah korang kenalah rajin baca news, okay. Dan kadang kita pun boleh dapat tengok benda ni, detect ni daripada pergerakan dolar, okay. So persekitaran berisiko menangkap sentimen pelaburan yang positif di mana pelabur menggunakan modal mereka untuk membeli saham dan instrumen lain yang memberi hasil tinggi. Saham ialah jenis pelaburan berisiko yang paling jelas, terutamanya yang mempunyai nisbah harga kepada pendapatan yang lebih tinggi atau yang mungkin lebih bergantung kepada pertumbuhan ekonomi. Okay, so saham, okay, stock market adalah satu benda yang paling berisiko. Okay, kita panggil dia risky asset. Okay, di mana dengan menggunakan market tu macam S&P 500, Dow Jones, okay, Nasdaq. So kita tengok pergerakan tiga benda ni, maksudnya saham indeks ni, okay, kita akan dapat tengok apa sentimen pada hari ini. Okay, contoh yang paling terdekat adalah saham dan saya juga akan menggunakan dolar untuk membaca pergerakan sentimen. So di mana di samping itu bond berkadar rendah menghasilkan tinggi ataupun hutang korporat dianggap berisiko. Maksudnya bond lah. Bond ni menghasilkan dividen lah, senang cerita. Okay, kita letak duit dekat bond, kita akan dapat dividen. So time risk on ni, benda ni diorang akan anggap berisiko. Maksudnya pulangan tak tinggi lah. Okay? Seperti mana wang pasaran sedang pesat membangun. Oleh kerana jenis aset ni dibeli, aset pertahanan seperti emas, mata wang safe haven seperti dolar, yen, Swiss, okay, akan dijual. Okay? So maksudnya bila berlaku risk on, okay, emas, mungkinlah emas ni mungkin emas, okay, dolar, yen, okay, yen ni JPY, Swiss, okay, Swiss franc iaitu CHF akan dijual, alright, sebab akan mencari riskier asset, okay. So bila berlaku risk on, pelabur-pelabur akan mencari riskier asset, aset-aset yang berisiko, okay. So kesan daripada sentimen terhadap risiko ialah peningkatan dalam pasaran saham dan permintaan untuk mata wang yang memberi hasil yang tinggi. So dekat sini korang kena faham, dia akan memberi peluang kepada risk on asset. So saham dan juga mata wang yang berisiko seperti pound dollar, Aussie dollar, okay, Kiwi iaitu NZD, okay, Euro, alright, dan juga Canadian dollar iaitu commodity currency, okay. So akibatnya strategi carry trade menunjukkan prestasi yang baik pada ketika ini. Maksudnya diorang akan tengok currency yang memberi pulangan tinggi, so diorang akan invest dekat currency yang memberi pulangan tinggi. Carry trade ni dia satu topik yang besar. So, saya akan buat satu lagi video tentang carry trade ni, alright. So untuk kefahaman ni, korang faham kan benda ni, maksudnya carry trade ni diorang akan menggunakan, diorang akan meminjam yang memberi dividen yang rendah. Okay, duit tu dividen currency lah, contoh US dollar, dividen dia rendah, diorang akan pinjam dan diorang akan melabur dekat risky asset macam pound, ya, NZD, so yang memberi dividen yang tinggi. Ini kita panggil dia carry trade. Okay, daripada satu aset pergi ke satu aset untuk mendapatkan kepulangan, pulangan dekat situ. Alright. Harga komoditi juga secara amnya mendapat manfaat semasa tempoh sentimen berisiko kerana pasaran menjangkakan pertumbuhan ekonomi masa depan yang kukuh yang akan memanfaatkan komoditi. So risk on ni more kepada ekonomi keadaan stable, market dalam keadaan stable, pasaran dalam keadaan stable, okay. Trader-trader pun berada dalam keadaan yang stable, tidak berlaku kucak-kacir dalam market. So risk on more kepada, okay, stable, steady, semua okay je. So kita akan trade menggunakan instrumen riskier asset seperti kalau forex, okay, GBP, NZD, AUD dan juga CAD, okay. So itu risk on. So risk off asset pula apa? Sebaliknya, okay. So kalau macam kita tengok dekat sini kan,
Persekitaran berisiko menganggap sentimen pelaburan yang positif. Maksudnya ekonomi dalam keadaan yang positif. Tetapi bila cerita pasal risk off pula, okey sekarang dah off kan, okey, ketidakpastian mengenai keadaan pasaran keseluruhan yang serupa dengan apa yang kita lihat pada musim luruh, okey, 2008 financial crisis, 2008, okey, financial crisis, 2000, okey, financial crisis, okey. Dan yang paling kita boleh tengok pada 2020 COVID, okay, di mana berlaku ketidaktentuan dalam keadaan market. Kita pernah tengok gold time tu mencecah $2,000, okay, $2,000 per ounce tu. Alright, so benda ni semua menunjukkan time tu pelabur-pelabur mencari risk off asset, okay, safe haven kita panggil benda tu. Okay. So 2020 COVID dilabelkan sebagai penghindaran risiko. Oleh itu pelabur, okay, mengeluarkan wang mereka dari saham dengan menjual saham mereka dan menjual instrumen berisiko mereka seperti mata wang. Macam saya cakap lah, saham memang satu instrumen yang paling berisiko, okay. Dan kalau kita tengok mata wang yang berisiko macam GBP, Euro, CAD, Aussie, okay, Kiwi, NZD, okay, semua ni diorang akan keluarkan, jual, okay. Dalam suasana pasaran berisiko, pelabur seperti bond 10 tahun AS boleh menjadi popular kerana ini dilihat pada asasnya bebas risiko. Maksudnya bond ni dia adalah macam contoh kalau kita nak paling kait rapat kan macam ASB lah. Okay. Contoh kita letak duit dekat bond ni 10 tahun dan kita dapat dividen. So bila berlaku benda ni, kebanyakan trader-trader akan mencari bond jugalah. Selain daripada itu, okay, saham syarikat utilities dan asas pengguna sering mengatasi prestasi pasaran equity yang lain kerana saham ni biasanya mempunyai keuntungan yang stable dan membayar dividen. Okay. So lain cara pula, kalau kita tengok saham, kalau risk off sentiment time tu, diorang akan cari saham-saham yang boleh memberi dividen. Sebab apa? Walaupun harga jatuh, dividen tetap jalan. Okay? Dia tak ada mengacau dividen. So, diorang akan mencari saham-saham yang memberi dividen. Mata wang seperti dolar AS, okay, yen Jepun dan franc Swiss lazimnya dianggap defensif dan oleh itu meningkat semasa langkah menepikan risiko. So maksudnya diorang akan mencari safe haven asset. So safe haven asset kita ada gold, dolar yen, okay, dolar, lepas tu kita ada yen, kita ada Swiss franc, okay. So benda ni orang akan cari bila berlaku risk off sentiment. So kenapa benda ni berlaku? So hakikatnya benda ni berlaku sebab daripada keadaan ekonomi lah, environment, okay, geopolitik, geopolitik, lepas tu kita ada politik itu sendiri, lepas tu environment ekonomi, kesihatan ekonomi, okay. So kita as a trader kena bau peluang ni, okay, dan kita kena bijak menggunakan peluang ni. Alright, so cara trade, kalau kita tengok kat sini, cara trade risk off dan juga risk on dalam pasaran forex, okay. So kita kena bezakan kumpulan risk off dan juga risk on. Maksudnya kita kena bezakan dua benda ni. Kalau kita tengok kumpulan risk off, okay, ataupun kita boleh panggil dia lain adalah safe haven, okay. Ni saya suka panggil lah benda ni. Okay, kumpulan risk off ataupun kita panggil dia safe haven adalah AS dollar, USD, yen, JPY, Swiss franc, CHF. So tiga benda ni adalah risk off punya currency. Okay, so kalau kita tengok risk on, so risk on ni currency yang lebih berisiko lah. GBP, Euro, AUD, NZD dan juga CAD. So maksudnya macam mana kita nak trade dekat sini? Contoh, bila pasaran berada dalam risk on, kita akan beli dolar, okay? Kita akan beli dolar dan kita akan jual GBP, Euro, AUD, NZD. Ni dia punya teori dia sebab kita tahu forex ni kita akan ada berpair, okay? Macam ni Euro USD versus pound dollar ataupun pound dollar versus Euro USD, okay? So kita akan jual pound dollar dan kita akan beli USD bila berlaku risk off sentiment, okay. Kita akan cari safe haven lah. Alright. So bila berlaku risk on sentiment pula, kita akan beli pound dollar
dan kita akan jual USD. Okey. Jom saya cuba sharekan dalam macam mana gambaran dia. Okey. So bila berlaku risk off. Okey. Ni saya beri gambaran lah, saya beri satu pair dulu. Okey. So bila berlaku risk off, maksudnya adalah something yang berlaku dekat news, okey. Gempa bumi dekat US ke, ni contoh, okey, ataupun kucak-kacir politik, okey. So benda ni akan menimbulkan risk off time tu. So USD time tu akan menjadi demand sebab kebanyakan orang akan mencari USD, okey, sebab kita tahu USD ni adalah safe haven currency. So kalau kita tengok pair GBP, okay, USD. So time tu, okay, dia akan di harga ataupun kita boleh tengok pair ni akan drop. Sebab apa? Sebab orang akan sell GBP dan orang akan buy USD. Maksudnya trader lah. Trader akan sell GBP USD dan juga buy USD, okay. So maksudnya GBP USD akan sell time tu, okay. So kita kena ambil cari peluang sell bila berlaku risk of sentiment. Ni contoh yang paling terdekat yang saya boleh share dengan korang. Okay. So maksudnya bila berlaku risk of sentiment, GBP USD akan di-sell. Okay. Maksudnya pair-pair yang belakang ada dolar semua akan di-sell. Okay. USD. Pair-pair yang depan dia ada USD semua akan buy. Okay. Itu teori dia. Macam USD CAD. So bila berlaku risk off, kita akan buy USD CAD, USD Swiss. Okay. So ini untuk risk off. So macam mana kalau risk on pula? Maksudnya tak adalah news yang besar macam nak kucak-kacirkan market. Semua okey je, cun je. Kita dah tahu detect benda tu kan. Okay. So kita akan contoh kita akan buy pair yang ada dolar kat belakang. Okay. Maksudnya kita akan jual dolar, kita akan buy pair macam GBP USD. Okay. Ni GBP USD ni. Alright. Kita akan buy. Okay. Arrow ke atas. Alright. So kita akan buy. Sebab apa? Sebab kat sini kita tak ada kucak-kacir market. Okay. Semua smooth, stable. Alright. So kita akan cari risky asset. Okay. So bila dalam keadaan macam ni, XXX USD akan menaik dan yang ada USD dekat belakang kita akan sell. Okay. Contohnya USD CAD kita akan sell. Okay. Apa lagi, USD Swiss kita akan sell. Okay. So gold macam mana? Gold pun kita akan buy juga sebab gold dia ada berlawanan dengan dolar. Okay. So kita akan buy juga. Tetapi kalau berlaku risk of sentiment pun kita akan buy juga. Depends kepada supply and demand time tu untuk pair pair gold tu. Okay. So senang cerita dekat sini, korang ambil currency je. Okay. So bila berlaku risk on, kita akan cari XXX dollar buy, USD XXX kita sell. Okay. Ni adalah dia punya teori. Okay. So saya rasa itu sahajalah untuk risk on dan juga risk off. Okay. Risk on, risk off sentiment. Okay. Sebab saya tengok benda ni insyaAllah boleh bantu korang untuk trade, untuk detect peluang yang ada. Okay. So kebanyakan orang tak dapat detect benda ni kan. So ni more kepada ilmu fundamental, adalah bonus di mana kalau korang ada ilmu ni, korang senang lah nak trade. So korang dah dapat tengok kan. Contoh korang tengok dekat Yahoo Finance ada satu news ni, artikel ni keluar. Okay. Tiba-tiba breaking news. Okay. Benda ni macam negativity je dalam market kan. So kita kena buy USD, okay. Kita pergi sell GBP USD, okay. Pun profit, alhamdulillah rezeki, okay. Ini contohlah, okay. Sebab ilmu fundamental ni adalah ilmu bonus kepada korang, okay. So kalau korang suka konten ni, jangan lupa untuk tinggalkan like, okay. Subscribe kepada YouTube channel kita. Kalau boleh sharekan kepada kawan-kawan, right. Supaya kita punya channel berkembang dan bantu ramai lagi trade, okay. So insyaAllah akan ada konten lagi-lagi menarik di masa-masa akan datang. So untuk video kali ni adalah berkaitan sentimen, risk off dan juga risk on. Okay. So kalau ada soalan jangan lupa untuk komen je dekat bawah. Kalau ada idea video-video apa nak buat pun korang boleh komen dekat bawah. InsyaAllah saya akan buat.
So itu sajalah. Terima kasih layan sampai habis. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya mendoakan semoga video ni kalau korang tengok sampai habis, okay, semoga ia bermanfaat kepada korang. Okay, so kita jumpa di dalam next video. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye.